maksud dia apa? Survey ni adalah apa-apa kaedah untuk awak ukur dekat padang sama ada benda tu buatan manusia, contohnya bangunan ke, longkang ke, itu buatan manusia, ni man-made ni maksud dia. And then a surface ni macam permukaan bumi ataupun apa-apa yang Tak ada puan. Apa dia yang tak ada? Apa yang saya share ni tak keluar Dia keluar macam tu je kan, tak ada benda tunjuk apa-apa. Tak ada tunjuk apa-apa. Aduh. Puan tunjuk apa sebenarnya Puan? Chapter 1 tak keluar Tak Tak, keluar. dia Tak macam keluar Puan. dia Keluar Puan. Ajak Dia saya keluar Dia keluar file je. keluar file je. Aduh mai. Internet slow ke apa ni? Sekejap saya stop. Maaf. Bentar. Ini dah nampak dah? Kalau ni okey? Ni dapat Boleh Puan. puan. Boleh. Nampak Boleh Puan. Dah nampak Dia dah? Puan nampak Puan. Tak Dah. saya Dah. okey. Ya, apa ni? Okey, saya just go through je sebab benda ni senang je. Okey. Dalam nota pun ada, boleh tengok. Okey, yang matlamat dia adalah awak tahu survey tu apa-apa saja berkaitan dengan pengukuran itu adalah survey. Matlamat kita nak ukur, nak tahu kat mana kedudukan apa-apa benda ataupun apa-apa objek dekat atas permukaan bumi ni untuk kita represent dia dalam map. Okey. Contohnya macam kita nak tahu kedudukan pokok tu dekat atas dekat bumi, and then macam mana kita nak gambarkan kedudukan sesuatu objek dekat atas bumi tu dalam bentuk map. Itu matlamat dia. Itu matlamat survey. Okay. And then semua ni awak dah buat lah. Saya tak, kalau saya buka slide ni nanti dia tak jalan kot. Okay, ini principle of survey. Okay, sepatutnya benda ni pun dah buat jugalah. Okay, first awak kena recce. Okay, awak tahu kedudukan kat mana stage TBM1, mana PPD001, mana PPD002. Sebelum kita pergi site, kita buat benda tu dulu. Okay, and then kita observe untuk buat datum. Ini maksudnya prosedur dia lah. Kita buat observation, mula kita recce, and then kita buat observation. Lepas kita buat calculation, observation, awak buat calculation, and then awak plot. Ini awak dah buat dah dekat padang. Okay, awak pergi kat site, awak buat observation, buat labeling, and then outcome dia awak kena buat calculation. Okay, calculation, and then last sekali kena plotting. Okay, yang dia belum belajar lah plotting. Ini just saya go through je. Okay, dia ada dua, survey terbagi kepada dua, satu geodetik dan satu plan survey. Okay, geodetik ni kita anggap bumi ni sebagai melengkung. Okay, kalau plan survey ni kita anggap bumi ni sebagai flat. Okay, apa maksud geodetik survey ni kita anggap bumi sebagai curve. Okay, kalau kita nak ukur jarak yang sesuatu yang besar, macam kita nak ukur keluasan sebuah negara, ataupun kita nak ukur jarak antara negara A ke negara B. So tu jauh, so kita anggap bumi tu sebagai lengkung. Okay, so kita gunakan konsep ataupun calculation integration, differential. Okay, kalau integration dengan differential tu kita mengambil kira kelengkungan bumi. Tapi kalau jarak tu dekat, macam contohnya kita nak ukur keluasan politeknik. Politeknik tu kecil je kawasan dia. So kita anggap bumi tu tak lengkung, kita anggap bumi tu rata sahaja, macam yang kita nampak. Okay. Yang macam internet tak okey tu boleh tumpang kot kawan-kawan. Sebab tak perlu pun seorang satu. Okay. Tak kisah, asalkan awak dengar, awak dapat ilmu, okey. Saya dah tengok tadi semua 22 orang semua hadir. Okay. And then kalau plan survey ni, jarak yang kurang daripada 25 km. Contohnya daripada Politeknik ke Port Dickson, awak nak ukur jarak daripada Politeknik ke Bandar Port Dickson. So itu dekat je. So itu kita boleh anggap bumi itu sebagai rata. Tapi kalau kita nak ukur jarak daripada Negeri Sembilan ke Melaka, itu dah jauh. So kita kena anggap bumi itu sebagai melengkung. Okay, sebab pada dasarnya bumi itu melengkung. Tapi kalau kita nak dapat ketepatan dia, okay, untuk jarak jauh kita mesti ambil kira kelengkungan bumi.
Sekejap Allah. Okay. And then ni types of survey. Types of survey ada banyak, tapi yang awak kena tahu ada 4 sahaja. Ini pun awak dah jawab dalam tutorial 1. Okay, engineering survey, utility survey, hydrographic survey dengan topographic survey. Okay, engineering survey yang awak akan belajar semester ni, awak akan buat setting out, awak akan buat cross and long section, awak akan buat contour, and awak kena yang deformation ni tak buat. Deformation ni adalah kalau kita nak kira sekiranya berlaku tanah runtuh ataupun kita nak kira berlakunya macam bangunan yang nak runtuh, so ataupun kita nak tengok stability of bangunan, kita pakai deformation. Tapi untuk civil engineering untuk semester ni yang awak belajar adalah setting out, cross section, long section and contour sahaja. Okay. And then utility survey. Utility survey ni kalau saya tengok kebanyakan student yang sekarang ni, kalau awak kerja dengan MBSA ke majlis bandaran, kebanyakan student awam dia buat utility survey. Utility survey ni dia kita measure ataupun ukur utility bawah tanah. Contohnya line Uni5, line elektrik, pipeline pipeline dekat bawah tanah, kita gunakan kaedah utility survey. Okay. And then ada hydrography survey. Okay. Hydrography survey ni semua yang berkaitan dengan laut, semua kita panggil hydrography survey. Okay, sekiranya katalah lepas habis belajar, awak rasa nak pergi kerja dalam berkaitan dengan hidrografi, so bolehlah mohon dekat Akib ke. Betul, Akib dia ada tempat yang memang kita belajar untuk pergi hidro. Okay, buat ukuran dekat laut. Okay, ukuran dekat laut ni selalu kita ni contoh-contoh ukuran dekat laut. Ni kita scan untuk kita tahu kedalaman laut, nak cari oil and gas, nak buat pipeline dalam laut dan sebagainya lah. Ni instrumen dia ROV. ROV ni robotik. Maksudnya bila kita nak scan ni macam ni, kalau macam awak tengok gambar yang ni, kapal ni yang scan, dia scan laut. Tapi ROV ni dia adalah robot. Okay, bila kita hantar robot tu masuk dalam laut, robot tu yang akan scan. Itu ROV. Okay, ni sebagai contoh je lah. Just ambil tahu. And then topographic survey. Topographic survey pun same ni awak akan buat. Okay. Tapi secara tak detail. Just buat simple sahaja. Okay. Benda ni buat dalam labeling lah untuk topographic survey. Kita nak tahu secara detail ni, kalau siapa yang pernah jadi ahli pengangkap ke sebagainya pernah nampak peta macam ni. Okay. Ni peta, maksudnya dekat dalam peta ni ada macam-macam, ada jenis ada kontur, ada position, ada point-point dekat atas muka bumi. Macam itulah dia secara am saja saya terangkan. Okay, itu untuk chapter 1. Chapter 1 ni just introduction je. Ini pun semua dalam kelas 1 saya dah terang. Okay, yang seterusnya yang seterusnya chapter 2. Nampak dah chapter 2? Saya cakap seorang sekejap lagi. Dah nampak ke yang chapter 2 punya slide? Ada. Nampak Wan. Nampak. Okey. Dah. Okey, chapter 2 ni awak dah buat dah dekat Padang. Okey. Sepatutnya kalau awak jawab tutorial saya dengan sendiri atau awak mencuba buat tutorial tu, saya tak ajar sangat pun tak apa. Okey. Saya nak buat cepat je lah. Saya nak masuk ke collection. Okey, yang ni purpose of labeling. Kenapa awak buat labeling, awak panas kan dekat Padang tu. Dia punya objektif adalah untuk kena pasti perbezaan ketinggian. Okey. Awak nak identify different height between 2 point. Okay. Maksud dia kalau dalam situasi awak punya praktikal tu, awak nak kena pasti ketinggian daripada PPD 001 ke PPD 002. Itu maksud dia. Nak tahu berapa tinggi.
Okay. Ataupun nanti kalau awak buat praktikal yang seterusnya, awak buat long section, cross section, awak tahu okay. Dekat kawasan bawah tanah ni contoh. Okay, katalah ni macam ni ada bukit. Okay, kalau ada bukit, okay, awak nak tahu berapa ketinggian kawasan bawah ni ke kawasan atas. Berapa tinggi dia, berapa beza tinggi dia. Okay. Itu adalah konsep purpose of leveling. Ni samalah semua ni adalah nak tahu beza ketinggian. Okay, praktikal ni awak dah tahu, awak kena ada 4 praktikal. Tu pack test awak dah buat. Ni semua data jangan buang sebab awak nak masuk dalam report. Ada satu je report untuk leveling. Tu pack test awak dah buat. Tu pack test yang awak buat tu matlamat dia untuk check adakah instrumen awak guna tu okey ke tidak. Okey, sepatutnya kalau instrumen tu berada dalam keadaan baik, bacaan awak dapat tu sepatutnya kosong. Okay, nanti saya terangkan kenapa kosong. Dan yang kedua awak nak buat series leveling. Series leveling ni dia punya tujuan adalah untuk transfer height to another point. Maksud dia, kalau tengok saya suruh buat daripada PPD 001 ke PPD 002. Okay, kita anggap seolah-olah PPD 002 tu tak ada nilai pun. Nilai dia kita tak tahu nilai PPD 002. Tapi kalau secara dasarnya sekarang ni awak buat praktikal, saya dah tahu dah nilai PPD 002 kan. Saya dah tahu dah nilai PPD 002 tu berapa. Sekarang ni awak buat daripada PPD 001 ke PPD 002. So sepatutnya awak dapat nilai yang saya ada. Contohnya PPD 001 nilai dia adalah 11.055. Okay. And then PPD 002 adalah 18.031. Okay. Sepatutnya dia seolah-olah kita nak kata okay, PPD 002 tu saya tak tahu pun berapa nilai dia. Saya nak bawa okay, daripada PPD 01 kita buat praktikal, buat sampai PPD 002. Okay. So bila kita dah buat calculation, kita tahu okay, ketinggian PPD 002 adalah 18. Okay. Sepatutnya awak mesti dapat nilai yang betul lah. Kalau awak buat salah, maksudnya awak dah buat bawa-bawa, awak dah buat praktikal, and then awak tak dapat pun nilai 18, maksudnya awak buat praktikal yang salah lah. Okay. Sebab kita nak transfer ketinggian tu. And then cross section and long section awak akan buat seterusnya. Kita nak tahu profile. Profile ni maksud dia awak nak tahu contohnya kalau kawasan jalan. Okay, berapa ketinggian jalan tu? Mana kawasan yang tinggi, mana kawasan yang rendah. Itu maksud profile. And then grid contour pun awak akan belajar untuk semester ni. Akan buat praktikal. Okay, tadi saya kata ni secara secara rumusan lah untuk heighting ni, leveling. Leveling ni kita nak dapatkan height, okay, Z koordinat. Tadi kalau kita tengok apa matlamat survey kita nak measure point, nak dapatkan X, Y, Z koordinat, and then kita nak lukis atas map. So untuk leveling kita akan dapatkan height ataupun Z koordinat, okay. Menggunakan instrumen leveling lah. Tadi auto level yang awak gunakan, auto level dengan staff. And then dia mesti start dengan refer to datum. Okay. Datum kita adalah BM and TBM. BM dan TBM ni maksud dia apa-apa nilai batu ataupun apa-apa nilai point yang dah ada koordinat dah ataupun dah ada contoh dalam leveling ni, maksud dia apa-apa batu yang kita dah tahu dah berapa ni ketinggian dia. Dalam contoh kat bola PD ni, batu yang kita tahu adalah PPD 001, PPD 02, PPD 003 dan 4. So ni semua nilai batu tu kita dah tahu dah berapa nilai dia. Sebab tu awak kena start dengan PPD yang saya tetapkan. Apa lah? Ada tulang tak? Nak bagi macam tu hijau lah. Saya tak tahu. Nak budak tu pun kecil. Okey, ini secara gambaran dia apa yang kita belajar dalam leveling. Okey. Okey, contohnya awak ambil backside, awak dah tahu kan apa itu backside, apa itu foresight. Yang kita nak cari adalah beza ketinggian ni. Tengok kat sini, ni beza ketinggian yang kita nak cari. Okey, kalau kita tengok okey. Awak observe ni daripada start daripada kosong. Okey, yang awak observe daripada kosong sehingga ke atas ni, awak dapat satu nilai. And then yang seterusnya, awak pergi foresight, awak dapat satu lagi ketinggian. Daripada bawah ni
nilai kosong ke nilai atas. Sebab apa? Auto level ni kepala dia tak boleh turun naik. Dia memang baca secara straight je. Dia baca 90 darjah. So yang kita dapat nanti beza ni, kalau saya keluarkan anak panah ni, awak dapat ni satu ketinggian ni, satu lagi ketinggian ni. Selepas awak observe. So yang kita nak cari beza tadi, prinsip yang pertama leveling adalah untuk dapatkan beza ketinggian. So yang awak dapat adalah ni, beza ketinggian ni. Okay, ni yang awak dapat, beza ketinggian dia, beza kan. Tadi saya letak, okay, yang ni dekat sini tadi daripada kosong ke garisan leveling ni. And then yang ni daripada kosong staff ni ke garisan leveling tu. So yang kita nak cari adalah ni, beza ketinggian ni antara yang pertama dan kedua. Itu kita dapat. So kita tahulah, okay, kawasan ni dengan kawasan ni beza ketinggian dia berapa. So that's why I buat berulang-ulang kali. Okay, ni adalah datum. Tadi ada jumpa perkataan datum. Tadi saya kata datum adalah titik ataupun batu yang memang kita dah tahu dah ketinggian dia berapa. Okay, macam mana kita dapat tahu nilai batu-batu tersebut? Okay, kalau kat Malaysia ni dia ada dua asas ataupun dua reference. Satu kita ada dekat Port Klang, satu lagi ada dekat Sabah dan Sarawak lah. Okay, kita buat cerapan dekat dekat laut ni, kita buat cerapan selama 18 tahun, 10 hingga 18 tahun untuk kita tahu kat mana nilai kosong Malaysia ni. Okay, sebab dekat dunia ni kita bukan kata okay, dekat bawah tanah tu adalah nilai kosong, tak. Dekat maksud dia bila kita kata kita nak dapatkan satu nilai kosong, nilai air tu, nilai air dekat laut ada nilai pasang surut. So di mana nilai ataupun di mana kedudukan air yang paling surut. Air tu tak boleh surut daripada kawasan tu. Itu adalah nilai kosong dekat Malaysia. Kat satu dunia semua pakai konsep yang sama. Dengar je lah. Okay, ni BM. Okay, kita ada standard benchmark, ada TBM. Kat PD, dekat Poly PD kita tak pakai lah benda-benda ni. Dekat Poly PD kita pakai PPD 001 sampai PPD 004. Okay. Ni semua dekat tepi jalan. Kalau pernah tak nampak, kalau siapa yang rajin naik kat Cameron tu memang kat tepi jalan dia ada. Okay, dekat PD ni ada dua. Satu dekat depan Balai Polis Teluk Kemang. Satu lagi dekat jalan nak menghala ke Hibiscus. Okay, itu ada BM. Batu dia sama bentuk macam ni. Sama bentuk macam dekat Poli ni. Okay. Ni term-term dalam leveling ni awak dah tahulah sepatutnya. Backside apa, foresight apa, intermediate side apa. Intermediate side ni ni lah, saya terus tunjuk gambar mudah kan. Backside bila awak set up alat je, awak terus baca yang pertama. So itu adalah backside. Okay. And then selain nanti awak akan jumpa intermediate side. Dalam praktikal awak tak buat apa intermediate side. Okay. Untuk praktikal seterusnya nanti awak akan jumpa intermediate side. Intermediate side ni apa? Intermediate side adalah bacaan yang awak buat tanpa pindahkan alat. Okay, alat ni masih dekat sini, tengah-tengah ni. Okay, awak baca backside. And then awak ada lagi 2-3 bacaan yang awak nak ambil. Contohnya awak nak ambil parit, awak nak ambil bacaan lain. Selagi alat ni masih dekat sini, kita panggil intermediate side. Awak letaklah staff ni kat tempat lain, kat mana pun. So kita panggil bacaan tu intermediate side. Okay. Kalau bacaan terakhir, contohnya awak nak pindah, awak dah nak start pindah auto level ni ke tempat lain. Okay. So bacaan yang terakhir ni adalah staff yang terakhir. Okay, kita panggil foresight. Okay. Ada yang nak tanya? Tak faham? Tidak kan? Faham Puan. Okay. Intermediate tu susah. Apa dia? Intermediate tu susah? Awak belum buat lagi, benda ni tak susah pun. Okay, nanti saya tunjuk kat mana nak tulis. Okey. Ni istilah-istilah ni pun semua dah tahu kan, dah sebab dah buat praktikal dah. Change point pun dah tahu kan. Change point tu bila kita nak pindah alat saja, dekat mana staff tu yang static,
So itu adalah change point. Okay. Sebab tu kalau tengok dalam tutorial saya tulis CP, CP, CP. CP tu adalah change point. Perasan tak dalam tutorial saya tu ada perkataan CP dekat remarks. Okay, dekat San. boleh rujuk kan dekat saya punya tutorial tu. Okay. RL tu adalah reduce level. Okay. Yang ni awak belum belajar lagi height of collimation. Height of collimation ni Kak dah nak calculate dah nanti. Ni secara ni lah. Ini pun dah nampak kan macam apa tu change point kan. Ni adalah tengah-tengah ni adalah change point. Maksudnya alat ni nak pindah ke sebelah. So yang ni static kita panggil change point. Okay, ni pun dah tahu dah. Ini okay. Saya orang Dahlia. Ini saya go through je lah. Ini dah tahu dah kan. Macam mana nak tengok. Okay. Again ni cara pegang. Kalau apa yang menyebabkan awak salah ataupun awak tak dapat bacaan yang tepat masa awak buat praktikal. Okay. Kalau awak tengok kenapa saya kata salah. Ada bacaan yang salah, ada bacaan betul kan. Okay. Satu antara sebab dia adalah cara awak pegang staff ni. Okay. Ini akan bagi kesan pada awak punya bacaan. Kalau pegang sengit ke depan, sepatutnya orang yang baca tu dia boleh detect. Bacaan tu betul ke tidak? Staff tu tegak ke tidak? Bacaan staff tak boleh agak-agak. Okay, dia mesti tepat. So dia mesti betul-betul tegak macam ni. Sama juga dengan ni kaedah kita baca staff. Okay. Kaedah baca staff pun dia akan mempengaruhi, and then yang akan mempengaruhi bacaan awak adalah change point ni. Change point ni sangat banyak mempengaruhi awak punya bacaan. Okay, contoh awak dah baca backside ni, backside ni. And then awak sepatutnya staff B ni dia kena stay kat sini, tak boleh gerak pun. Okay. Contoh saya buat lukisan, katalah ini adalah kedudukan kat atas muka side awak lah macam ni. Dia sikit je, awak tak perasan pun. Okay. Mula awak letak staff, letak bawah sikit. Okay. Katalah mula awak letak staff kat sini. Okay, kat bawah ni. Ni staff. Awak letak dekat bawah ni. Nampak ke dah pakai handphone kan? Kecil je saya lukis. Lepas tu nak tunggu kawan yang set up auto level seterusnya ni. Dekat point seterusnya ni. Tunggu dia lambat lah apalah. Tiba-tiba awak letak pula kat sini. Ke depan sikit. Sedangkan dia ni dah lain dah. Tengok ni melengkung kan. Sekejap awak letak kat sini. Sekejap lagi awak letak kat sebelah sini. Okay, sebab bacaan tu dia tak boleh beza cm pun. Dia kena beza dia mm. Kalau awak tengok besar cm dengan mm tu boleh tengok dekat pembaris kan. Macam mana beza. Sebab dalam ukur tak boleh beza sikit pun. Okay. Sebagai contoh saya kata sebelum ni. Saya kata kalau nak buat bumbung. Kalau lah tiang A dengan tiang B tu. Beza dia dalam cm, boleh tahu nak pasang bumbung. Itu rasional je. Kenapa ukur ni tak boleh salah sikit pun. Okay. Awak boleh imagine lah kalau siapa yang pernah buat kerja-kerja apa ni. Dekat site ke, tak pernah bertukang ke dan sebagainya. Awak boleh imagine. Kalau buat dalam apa-apa pembinaan rumah, bumbung adalah benda paling sensitif. Awak salah set up lantai, awak tak boleh pasang bumbung. Awak salah set up piling untuk yang awak tak boleh set up bumbung. Macam itulah sensitifnya ukur. Ukur ni awak salah sikit je, tak tegak ni awak kata tak ada benda pun, sikit je tak nampak pun. Satu ada rumput, satu tak ada rumput. So ni akan bagi kesan. Contoh kat sini satu, ada kat sini satu, tiba-tiba satu lagi kat bawah. Ini dah berapa cm dah awak lari. Okay. Tapi kebanyakan yang saya cek sebelum ni, awak punya praktikal, awak beza sampai meter. Okay. Dia hampir ke 1 meter. Bila 1 meter tu maksud dia, awak salah baca. Okay. Awak salah baca, awak salah catat, awak salah set up alat. So banyaklah yang menyebabkan kenapa bacaan awak tu tak tepat. Okay. Okay, ni saya just buat revision balik. Saya rasa kemungkinan ada yang salah baca. Sebab saya tengok beza bacaan tu terlalu besar kadang-kadang. Okay, so ni kena ambil tahulah ni. Okay, dia tak boleh agak-agak. Sebab tu selalunya orang yang baca adalah orang yang sama.
contoh saya kata kat sini, okey ni adalah 1.709. Betul-betul kat line ni. Okey, mungkin ada orang nampak dia sebagai 1.710. Ada orang nampak 1.709. That's why bila kita buat satu bacaan ataupun satu series leveling, biar kekalkan orang yang baca. Okay, orang yang baca tu orang yang sama. Sebab tu masa saya suruh buat tu test tu, saya dah minta semua orang baca kan. Sepatutnya awak dah tahu dah dalam group awak siapa yang paling cekap sekali. Siapa yang paling cekap set up alat. So dah memudahkan kerja awak. Okay, benda-benda kecil macam ni contoh ni garisan ni. 2.343. Mungkin ada orang nampak bacaan ni adalah 2.344. Ada orang nampak 2.343. So bacaan yang beza sikit-sikit ni akan menjejaskan bacaan akhir lah. Okay. Ni yang menyebabkan awak salah lah. Tengok kenapa puan kata bacaan saya salah. Okay. Tadi saya kata okay, matlamat awak nak buat series leveling tadi, awak nak transfer. Sepatutnya awak nak transfer daripada PPD 001 ke PPD 002. Saya dah tahu dah nilai PPD 002 tu berapa. Okay. Tapi bila awak tak achieve bacaan tu, awak tak dapat nilai bacaan tu selepas awak buat calculation, maksudnya awak punya praktikal tu salah lah. Mungkin awak salah baca, awak salah kawan awak awak cakap lain, kawan awak tulis lain. Bubble tak center, okay. Instrument not adjust ni maksudnya instrument auto level awak tu tak betul-betul set up, okay. Okay. Ni to pack test. Yang seterusnya adalah to pack test. Macam mana kita nak reducekan semua sekali ni. Ini pun awak dah buat dalam praktikal, okay. Ni to pack test. To pack test ni sepatutnya tadi kalau awak tengok konsep of leveling. Leveling ni kita nak ukur ketinggian. Sepatutnya bila kita letakkan alat ni di mana-mana sahaja ataupun staff ni kita letakkan tempat yang sama, auto level ni kita boleh letak kat depan, kat belakang, kat tepi dan mana-mana, perbezaan ketinggian tu adalah sama. Okay. Contoh saya bagi contoh. Saya bagi contoh kat sini. Okay. Ni sebab yang dalam gambar tu tak ada ketinggian saya buat yang ada ketinggian. Okay, katalah saya letak alat satu kat sini, satu lagi kat depan, atas ni. Okay, matlamat saya tadi nak dapatkan beza ketinggian ni. Ni beza ketinggian dia ni, saya nak tahu berapa ketinggian dia. Ini yang saya nak tahu. Dekat sepatutnya bila saya dah calculate rise and fall tu, saya nak tahu rise and fall dia berapa ketinggian dekat sini. Ini yang saya nak tahu. Okay. Sepatutnya kalau alat ni tidak berubah. Okay. Sepatutnya kalau alat ni tak berubah, ketinggian ni pun tak berubah. Saya boleh letak auto level ni di mana-mana kedudukan. Saya nak letak auto level ni dekat, saya boleh letak dekat sini. Okay. Saya boleh letak kat belakang. Saya boleh letak dekat sini. Saya boleh letak kat belakang ni. Terpulang kat mana-mana, tak ada masalah. Yang penting adalah kedudukan staff ni tidak berubah. Bila staff ni tidak berubah, bacaan ni tetap sama. Okey? Bacaan ketinggian ni tak sama. Sama juga konsep dengan awak buat leveling kan. Awak cakap okey, kenapa puan kata boleh salah? Sebab saya tahu beza ketinggian PPD 001 dan PPD 002, beza dia ni je. Dia tak boleh lebih daripada beza yang kita dah dapat sebelum ni kan. Takkanlah berpuluh-puluh student buat praktikal, semuanya salah. Okey? Sebab semua orang buat tempat yang sama. Semua orang sepatutnya dapat jawapan yang sama. Mungkin berlaku awak tak cekap baca dan sebagainya, beza dia tak sepatutnya besar. Okey, kalau sepatutnya bacaan dia adalah 15, dia mesti bila awak buat calculation rise and fall, dia mesti dapat 15. Okey? Alat ni boleh letak kat mana-mana. Awak letak kat sini. Katalah nanti awak akan belajar yang dah buat series leveling kan. Awak kata awak letak kat tengah jalan, kat sini, kat seberang jalan ataupun kat belakang. Tak ada masalah alat ni. Yang penting adalah kedudukan staff. Okey.
Ni two-pack test. Sama lah two-pack test ni. Konsep dia awak tengok, okay, memula letak alat kat tengah-tengah and then letak kat belakang. Disebabkan staff ni tak bergerak, sepatutnya bila awak tolak A, tolak B, dapat nilai yang sama. Okay. Awak letak kat sini pun sepatutnya A tolak B dapat nilai yang sama. Bila kita buat perbezaan, kita tolak dua-dua ni. Okay. Kita tolak bacaan ni. And then bacaan ni sepatutnya nilai dia kosong lah. Sebab konsepnya adalah kita nak tahu ketinggian ni. Ketinggian ni tak boleh berubah. First awak letak kat tengah-tengah, awak dapat bacaan. Okay. Awak letak belakang, awak dapat satu lagi bacaan. So nilai dia adalah nilai yang sama. Okay. Itu adalah two-pack test. Awak dah selesai dah two-pack test. Okay. Ini series leveling. Matlamat dia tadi kita nak pindahkan. Saya beritahu transfer reduce level. Okay. Kalau awak buat kerja sebenar dekat Padang, awak nak transferkan ketinggian leveling tu, contohnya awak nak gunakan BM1, benchmark 1, awak nak transfer ke kawasan site untuk buat kawasan perumahan. Okay. Saya nak awak cekap buat leveling sebab apa? Bila awak kerja untuk student civil engineering lah. Okay. Untuk civil engineering, kebanyakan pelajar civil engineering dia memang buat leveling dekat site. Okay. Selalunya kalau macam site-site kecil, contohnya awak nak buat rumah banglo, awak nak buat just simple construction, okay. Selalunya jarang orang panggil juruukur ataupun surveyor untuk ukur kawasan tu. Selalunya student ataupun technician civil yang akan buat praktikal ni ataupun kena buat kerja-kerja leveling ni. That's why awak kena check up untuk buat leveling supaya bila pergi kerja awak tahu okey nak buat apa. Memang leveling ni memang penting. Sebab contohnya saya bagi contoh, awak buat praktikal ataupun awak buat kerja untuk buat rumah banglo. Okey. Rumah banglo ni first yang tadi paling penting sekali buat rumah, awak kena ada base ataupun ada, kita panggil apa dalam civil kolom bawah tu ataupun base lantai tu, make sure dia memang kena rata, dia tak boleh sengit sikit pun sebab dia akan bagi efek untuk tiang, kedudukan tingkap dengan dengan bumbung. Kalau lantai tu tak rata, semuanya akan ada efek. Okay, macam saya kata nak pasang tingkap. Kalau nak pasang tingkap, lantai awak tak rata, memang tingkap tu tak boleh nak masuk dalam dia punya frame. Sama juga dengan bumbung. Bumbung kalau ikut sekarang ni, kita pakai IBS konsep. IBS konsep ni bumbung dah siap dah yang warna biru. Kalau awak pernah nampak lah. Dekat kawasan perumahan yang tengah buat, bumbung dia warna biru. Itu adalah IBS. Dia dah custom made dah. Kalau benda-benda custom made ni, dia mesti ikut nilai ketinggian yang betul. Kalau salah sikit pun dia tak boleh pasang. Okay, sebab dia guna skru. Itu kepentingan leveling lah. Awak kena tahu, kena ambil tahu, kena belajar untuk masa depan awak, untuk awak kerja. Okay? Selain daripada awak dah lulus subjek saya, kalau awak rasa benda ni penting, awak memang nak kerja site, so make sure mesti tahu, at least tahu set up alat, tahu nak calculate, okay, supaya awak ada peluang lagi banyak masa untuk kerja. Sekarang bukannya mudah untuk dapat kerja kan? So kena fikirlah kenapa saya belajar. Okay? Jangan kata survey tak penting pun. Budak survey bukannya nak kena buat apa kan? So kena fikirlah untuk awak punya future. Okay, itu series leveling. Ni awak dah buat dah dekat Padang kan, saya tak payah nak ulang balik. Okay, kita pergi balik. Kenapa saya suruh buat pergi balik? Okay, kalau secara teori dia, kalau ketinggian dekat PPD 001 ni 10, bila awak pusing balik semula, awak mesti dapat 10 kan? Tapi nanti awak kira lah, dapat ke tidak nilai 10 tu. Itu adalah series leveling. That's why maksudnya kita nak buat semakan. Contohnya dekat CP2 saya ni, okay, CP2 saya ni adalah kedudukan yang awak nak transfer ataupun kawasan site perumahan awak. Okay. Kita nak tahu betul ke kawasan CP2 ni nilai ketinggian dia adalah 10. Contohnya awak dah daripada awak bawa daripada BM1 ni kan,
bawa BM1, awak buat cerak sampailah dekat kawasan perumahan ni. Okey. Sekarang ni awak pergi satu hala je. Awak tak tahu pun nilai yang sebenar dekat CP2 ni berapa. And then macam mana kita nak check? Adakah kerja-kerja kita buat tu betul atau tak? So cara dia, okey, daripada CP2 ni patah balik semula ke BM1 ni. So kalau BM1 dapat nilai yang sama bila awak buat calculation, okey, awak pergi CP2 and awak patah balik ke BM1 ni and then awak dapat nilai yang sama. BM1 ni awak start dengan RL 10 contoh dia. Bila awak buat calculation rise and fall, awak mesti dapat semula nilai 10. Bila awak dapat semula nilai 10 tu, maksudnya kedudukan CP2 ni betul lah. Okay. Kalau awak tak dapat 10, so macam mana awak nak tahu CP2 ni betul ke tidak tadi nilai yang saya transfer. Okay. Itu sebab kenapa kena patah balik. Okay. Jadi awak dah tahu dah kedudukan TBM position at PPD kan. Dah buat dah sepatutnya. Okay. Ini field work dia macam nak buat. Cara nak isi pun dah tahu dah kan sepatutnya. Backside kat mana, foresight dia mesti ke bawah. Saya tengok hari tu punya praktikal tak ada masalah lah untuk buat booking. Semuanya okey. Cuma calculation lah, saya akan continue untuk calculation. Okay, ni intermediate side ni kan, kalau tengok ada kolom intermediate side. Kalau ada intermediate side baru tulis. Nanti saya tengok tunjuk pada calculation, awak akan nampak kat mana kedudukan intermediate side. Okay, ini adalah calculation dia. Kalau saya buka ni nampak tak? Sekarang ni nampak tak slide saya? Ke hang? Nampak. Nampak eh? Nampak buat. Okey. Okey, tengok kat sini ada intermediate side, ada foresight. Okey. Kalau ada intermediate side ni, maksud dia alat tu tak bergerak. Awak baca bacaan pertama, okey, baca bacaan kedua, baca bacaan ketiga dan yang terakhir bacaan yang keempat. Dia macam ni, 1, 2, 3, 4. Maksudnya bila alat tu berada kat tengah-tengah, ada kat satu tempat, awak baca sampai 4 kali. Awak baca 1, baca kedua, baca ketiga, baca keempat. Selepas yang keempat ni, baru awak nak pindah alat ke belakang, ke tempat lain semula. Dalam awak punya praktikal, awak buat backside dengan foresight saja kan? Ni maksudnya awak tambah lagi bacaan. Okay? Awak ambil intermediate side. Sebab tu selain daripada backside dengan foresight, backside ni bacaan pertama. Intermediate side ni di antara foresight yang terakhir. Okay. Kalau dalam situasi ni maksudnya ada 3 bacaan. 1, 2, 3. Kalau dalam situasi ni ada 1, ada 2. Ada backside dengan foresight saja. So dekat bawah. Ni 4 lah. Susah nak lukis sekejap Kalau saya tengok boleh cuba. Okay. Contoh yang untuk yang atas ni saya tunjuk macam nak lukis. Okay. Keadaan dia ni Allah tak cantik betul. Tulisan. Okay, ni katalah ni alat Saya buat dah contoh yang macam ni Dah pen tak bawa. Okay, ni alat katalah ni auto level. Okay. Memula baca kat sini ni adalah backside. 1 2 point. Ini adalah 2.19. Tak boleh lah saya nak tulis. Saya pakai mouse ni. Ni adalah 2.191. Okay. And then yang 2.5 ni kat sini. Awak baca. Okay. 2.32 ni kat sini. Okay. Last sekali. 1.9 ni dekat sini pula. Okay. Awak bacalah ni. Bacaan 1. Bacaan 2. Bacaan 3. Bacaan 4. Last. And then alat ni awak nak pindah pula ke sebelah sini. Katalah. Alat ni pindah ke belakang katalah kat sini kan. Okay. Katalah nak pindah kat sini pula baca alat tu. Okay. Macam ni 1, ni 2, yang ni 3, yang ni nombor 4. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Kedudukan dia macam ni. Ini bila pindah kat belakang, yang ni akan baca semula. Dalam situasi ni, yang kedua ni, yang ni akan jadi nombor 1. Ada kat sini satu lagi, awak baca. And then
Dekat sini satu lagi. So ni dah jadi 1, 2, 3. Ini adalah 1. Kita faham ke tidak? Ada saya conteng macam ni. Nampak ke tidak? Dia ni ketiga. So dia akan jadi macam ni lah banyak kali. Kedudukan dia kat mana nak tulis. Okay. 1, 2, 3, 4. Ni adalah intermediate side. 1, 2 akan jadi intermediate side. 3 akan jadi intermediate side. Kalau kata ada lagi kat sini. Contohnya kat sini ada yang keempat. Yang ni ada yang kelima. Yang keenam dan sebagainya. Katalah ada sampai 10. Dia semua adalah intermediate side. Yang terakhir akan jadi fourth side. Sebelum pindah dia akan jadi fourth side. Okay. Clear. Okay. Itu macam mana macam mana wujudnya intermediate side dalam borang ni. Okay. And then rise and fall ni awak dah tahu dah macam nak calculate. Okay. Kita dah laju je dah ni. Ni dah tahu dah. Saya rasa tak ada siapa, semua orang faham kan sepatutnya dah buat tutorial dah. Macam mana nak buat rise and fall. Ada yang tak faham lagi tak macam mana nak calculate reduce level. Sepatutnya masa buat tutorial, kalau tak faham awak dah tanya dah kawan-kawan. Okay. Ada yang tak faham sebelum saya masuk adjustment? Okay. Okey, Puan. Okay. Ini basic lah tadi. Ni kalau awak tengok dekat slide saya memang akan terang satu-satu. Okay. Cara nak checking. Reduce level je. Arithmetic checking. Okay. And then selepas awak buat calculation of reduce level. Okay, awak dah calculate reduce level. Awak kena buat arithmetic checking. Arithmetic checking ni adalah kaedah untuk awak calculate, untuk awak semak sama ada awak punya calculation tu betul atau tak. Okay. Dia bukan arithmetic checking, ada student yang daripada sekolah teknik kot, daripada college vocational. Dia kata, Puan, yang ni dah sama. Kenapa Puan kata bacaan saya salah? Okay. Arithmetic checking ni adalah teknik ataupun kaedah untuk kita check sama ada calculation yang kita buat tu betul atau tak. Okay. Kalau calculation kita buat tu salah, kita boleh check dekat arithmetic checking. Tapi arithmetic checking kita tak boleh nak check pun sama ada bacaan kita tu salah atau tak. Okay. Itu matlamat arithmetic checking. Okay, kaedah dia, arithmetic checking sama dengan total of four side, awak calculate semua. Contohnya dalam, kalau contoh macam ni backside, okay. Calculate semua backside, total yang 2.191 tambah dengan 3.019 tambah dengan 1.752. Mesti sama dengan, backside, total of backside, tolak dengan total of four side. Okay. Nilai ni semua ni. Okay, nilai ni semua. Okay, nilai semua ni. Kalau tolak mesti tolak dengan nilai ni semua. Nilai backside, awak tambahkan nilai ni, tolak dengan nilai foreside. Macam mana kita nak semak? Okay, kalau dalam rumus ni dia kata total of backside ni, kalau macam E ni maksud dia total Total of foreside tolak dengan total of backside sama dengan total of fall tolak dengan total of rise. Okay, dalam situasi ni, awak tengok, okay, backside, total dia, tolak dengan foreside. Mesti ada dapat satu nilai. Okay, rise ni, nilai rise ni, okay, nilai ni pula, okay, tolak dengan nilai false dia. Jumlah keseluruhan, maksud dia awak calculate lah. 0.314 tambah dengan 0.298 tambah dengan 2.072 tolak dengan 0.180 tambah dengan 0.829 tambah dengan 0.506. Sepatutnya nilai ni mesti sama dengan nilai ni, hasil tolak. Okay, cuba kira ni sekejap. Alang-alang tu, saya nak tengok berapa nilai dia. Dapat kosong. Apa nilai dia? Cuba tengok kira.
Dapat nilai berapa nilai total of backside? 6.962. 6.962. So total of foresight saya letak kat atas tak nampak. Okey, ni nilai dia 6.962. Ada sepatutnya tak bawah lah sebab kan tak nampak bawah ni. Korang ni bukan boleh percaya ni, saya letak kat bawah, dia letak kat bawah. Saya letak kat atas, dia letak kat atas. Ni yang bawah tu saya buat sebab nak nampakkan nilai ni. Foresight berapa nilai dia? 8.13. 7. 8.1. 8.131. 8.131. So 8.131 satu tolak dengan 6.962. Awak akan dapat nilai dia 1.169. Okey? Nilai dia adalah 1. Ya, hasil tolak awak dapat 1.169. Betul kan saya kira? Okey. Betul. Nanti maksudnya nilai bila awak tolak rise ni, total of rise, tolak dengan total of falls pun mesti nilai dia 1.169. Maksud dia awak nak checking betul ke tidak nilai rise and fall yang aku kira ni. Sebab rise and fall ni kira kan? Yang ini awak tulis. So nak tahu okey rise and fall ni salah ke betul? Kalau awak dah tolak ni, backside tolak foresight, sepatutnya nilai total of rise tolak dengan total of fall ni mesti dapat 1.169. Okey. Sebab tu dalam rumus ni total of foresight tolak dengan total backside sama dengan total of falls tolak dengan total of rise. Okey. And then kita nak double check lagi. Kita tengok reduce table yang first tolak dengan reduce table yang terakhir. Kalau dalam situasi ni kalau kita ambil yang reduce table lah. Reduce table 49.870 tolak dengan 48.701. Dapat kan? 1.189. Dapat tak? Yang ni, nilai pertama ni yang awak calculate ni adalah nilai calculation ni. Nilai Dapat. dapat kan nilai yang sama kan? Kalau awak tak dapat nilai yang sama maksudnya calculation tu salah lah. Okey. Okey, ni nilai ni nilai yang pertama ni tolak nilai yang terakhir. Dia mesti dapat 1.169 juga. Barulah awak kata okey saya punya calculation dah betul dah. Cuma yang salah adalah mungkin cara awak cerakkan padang dan sebagainya. Okey, ini adalah kaedah nak calculate. Macam mana kita panggil arithmetic checking. Okey, yang ni ada yang tak faham. Okey, jangan masa buat test ni tak faham, tak tahu nak buat. Okey, ni memang keluar test lah ni. Saya dah cakap dah, calculation adalah 95% daripada quiz and test. Okey. Teori yang macam saya dalam tutorial 1 tu saya buat teori semua kan. Dan dalam tutorial 1 tu ada dalam test atau quiz ada 5 markah aja. So kalau setakat teori yang atas tu apa tu contohnya apa tu change point, apa tu backside, apa tu foresight, itu hanya 5 markah aja dalam test ataupun quiz. Yang banyak adalah calculation. Okey, ada yang tak faham tak ni lagi? High of correlation ni saya skip dulu. Saya nak ajar adjustment. Okey. Nanti high of correlation ni saya tunjuk selepas ni lah. Apa beza rise and fall ini adalah rise and fall. Ini adalah high of correlation. Okey. Beza dia adalah cara nak tulis saja. Okey. Nanti saya akan tunjuklah, saya nak ajar adjustment dulu. Okey.
Adjustment kalau dalam nota saya ni saya tulis adjustment sama dengan existing reduced level tolak dengan calculation reduced level. Divide by number of station. Nanti awak tengok macam mana saya buat. Okay, saya bagi contoh. Saya buang dulu lah. Okay. Cuba salin ni dulu. Salin ke snap ke macam mana. Nanti sebelum kita ni. Siapa yang nak pergi toilet ke pergi dulu. Siapa yang tak nak pergi mana-mana salin dulu soalan ni. Nampak ke yang nak salin tu? Saya tukar cover dia putih. Tak boleh dah. Saya suruh salin supaya nanti nak buat calculation awak senang. Terus tulis semula. Allahu Akbar. Sekejap Yang ini saya guna contoh HOC ni. Ni awak buat. Semua dah tengah salin ke? Okey, yang ni tak payah salin. Ni tengah-tengah ni. Mana? Okey. Salin back side dengan foresight and then nak tambah rise and fall. Nampak tak apa yang saya cakap? Sebab saya punya contoh ni HOC. Awak tambah kolom kat sini rise and fall, sepatutnya awak akan dapatlah reduce level ni yang sama. Tak payah kira pun tak apa, lepas ni pun boleh kira. Just tambah kolom rise and fall kat tengah-tengah ni and then baru buat kolom reduce level. Okay. Yang ni nanti sekejap lagi saya ajar. Saya nak ajar adjustment. Okay, dah siap salin dah? Yang penting awak salin ni back side, intermediate side, foresight. And then reduce level. Ini penting salin dulu. Nanti yang rise and fall ni awak calculate sendiri. Okay, semua dah salin dah? Lepas saya ajar ni, siapa yang dah siap series labeling, grup mana yang dah siap, walaupun beza besar, tapi terus buat calculation adjustment. Bawa hari Isnin minggu depan. Siapa yang tak siap nanti maksudnya... Baik, Puan. Okey, siapa yang tak siap lagi, maksudnya hari Isnin tu siapkan. At least mesti ada pergi dan balik untuk series labeling. Calculate terus reduce level and adjustment yang saya akan ajar dia lagi ni. Okey, dah siap salin dah? Ya. Puan, kalau tak dapat jawapan yang betul-betul Puan nak tu macam mana? Takkan nak buat balik? Kan tadi saya dah cakap. Sebab kan saya nak pindah, so tak payah buat balik lah. Guna je ni. Guna je jawapan yang salah. Okey, baik Puan. Guna jawapan yang salah. Kalau saya ada kat Polipidi, saya suruh buat balik lah. Tapi sebabkan saya tak ada kan. Puan. Nak ulang lagi? Puan pindah, Puan. Banyak cerita. Dah siap salin belum? Tak buat pun kan? Tak salin pun saya suruh ni. Okey dah. Saya sambung macam nak calculate. Okey. Boleh, Puan. Okey, first cara dia. Reduce level dah tahu kan macam mana nak kira. Okey. Cara dia adalah first tengok reduce level yang terakhir. Okay, tadi awak dah buat checking, awak dah tahu awak punya calculation semuanya betul. So kita nak buat adjustment. Okay, tengok adjustment ni maksud dia
mungkin ada berlaku kesalahan semasa buat pengukuran. Okey. Kesalahan yang kecil, bukan kesalahan besar macam awak buat sekarang ni. Kan macam awak buat sampai 1 meter macam seolah-olah ada gempa bumi kat dalam politeknik ni kan. Itu memang salah besar lah. Tapi just buat je calculation semula. Okey. First tengok reduce level. Nilai reduce level yang terakhir. Contoh dalam ni 25.962. Okey. Contohnya macam awak buat, okey, katalah ini adalah PPD 001. Awak patah balik semula kan ke PPD 001. Okey, nilai dia adalah 25.962. Nilai sebenar dia berapa? PPD 001 awak dah tahu kan nilai dia berapa? Contohnya awak dah calculate, awak dapat nilai 12. Tapi nilai PPD 001 sepatutnya adalah 11.055. Okey. So kita compare kan bacaan yang kita buat calculation yang terakhir ni dengan yang sepatutnya berapa. So nilai 2 ni kita tolak. Dan situasi ni nilai dia yang ni dia tak patah balik Contoh saya bagi contoh ni dia tak patah balik. Sebab tu nilai atas dengan bawah tak sama. Kalau nilai yang awak buat series leveling, atas dengan bawah ni nilai yang sama. Sebab awak start dengan PPD 001 dan awak berakhir dengan PPD 001. Kalau awak start dengan PPD 002, awak akan berakhir dengan PPD 002. So kaedahnya samalah. Awak dah tahu dah nilai berapa kat sini. Ni dah tahu berapa. And then yang ni awak calculate. Okay. Dalam contoh ni saya kata compare calculation reduce level with existing reduce level. Yang ni awak calculate tolak dengan reduce level yang diketahui. Okay. So dalam situasi tu nilai dia adalah 25.954 tolak dengan 25.962 bahagi 4. Mana saya dapat bahagi 4 ni? Okay. Tengok kat sini gambar ni. Okay. Ini okay, yang saya bulatkan ni adalah satu keluarga. Okay. Mana ni? Okay ni. Ini yang saya bulatkan. Okey, yang saya bulatkan ni satu keluarga. Maksud dia satu keluarga apa? Maksud dia ni kat sini kan tadi saya dah tukar gambar kan. Maksudnya alat tu hanya ada berada di situ saja. Alat tu tak berubah tempat lain. Okey, ni satu maksudnya ni back side dia, intermediate side dia dan fourth side. Ni satu keluarga, satu. Okey. And then tengok lagi mana keluarga lain. Bawah ni di keluarga lain. Sebab dia ada back side yang baru. Boleh nampak macam mana saya orang kata keluargakan dia. Saya buat ni adalah satu tim. Boleh. Macam ni satu tim. Okey, ni satu tim, bawah ni satu tim. Dia ada backside, ada tak faham. Dia mesti ada backside, ada forward side. Nampak ni dia ada backside kan? Dia mesti berakhir dengan forward side. So dia satu family. Dia tak bercampur dengan family orang lain. Nampak tak? Ada yang ni tak nampak macam mana saya kategorikan dia ni. Nampak. 1, 2. Macam ni kan dia tak ada intermediate set kan. Contoh yang ketiga ni 1.367 dengan 1.511. Tak ada intermediate set kan? So dia satu keluarga. Yang ni macam ni je. Keluarga dia kecil je. So ni je keluarga dia. So sama macam ni ada 3. So ada keluarga dia. Kalau macam ni, ni 3. Nampak ni? So dia ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nampak yang macam mana boleh dapat 4 ni? Ada yang tak nampak? Ada tak nampak lagi macam mana boleh dapat 4? Apa kan? Nampak Okay. Puan. Nampak. Tak nampak, tak nampak apa ni blur ni. Blank. Nampak Puan. Okey, sebab tu dekat sini ada 4. Kenapa saya bahagi dengan 4? Ataupun cara lain macam mana awak nak tahu dia bahagi 4 ke tidak? Awak tengok dekat back side dia. Back side ni ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4.
Ada 4 backside kan. So dia kita bahagikan dia dengan 4 kat sini. Kalau backside dia ada 5, kita bahagi dengan 5. Itu clear. Macam mana saya boleh dapat ni? Nilai ni ikut rumus ni. Existing reducible tolak dengan calculation reducible. Ada siapa yang tak tahu lagi number of station ni macam mana nak dapat? Macam mana saya boleh dapat nilai 4? Semua clear Okay, kalau clear bagus. Okay, itu satu hal. Okay, kenapa tadi saya tunjuk-tunjuk okay. Saya dah kategorikan ikut family ni. Okay. And then apa yang saya nak buat dengan nilai nilai tersebut? Okay. Nilai ni 2.954 tolak dengan 25.962 bahagi 4. Okay. Saya dapat setiap tu 0.002. Okay. Nilai saya gunakan formula ni saya dapat 0.002. Okay. Macam mana kita nak buat adjustment? Okay. First sekali kita nak tentukan negatif ke positif. Macam mana nak tentukan negatif positif? Okay. Tengok nilai ni. Nilai. Okay. First tengok nilai reducible ni. Okay. Tengok nilai reduce level yang awak calculate dengan reduce level sebenar. Yang mana besar? Kalau dalam situasi ni, mana yang besar? Yang calculate ke yang sebenar? 2.962. Yang sebenar besar ke? Yang sebenar ni tau, dekat remarks ni yang sebenar. Yang ni adalah calculate. Yang kira besar kan? Kalau nilai yang kira kalau nilai yang kira besar, nilai pembetulan ataupun adjustment dia mesti negatif. Boleh ingat dalam kepala tu. Kalau nilai calculation lebih besar dari nilai sebenar ataupun nilai dekat remarks, adjustment mesti negatif. Okay, clear? Tulis tak kat nota tu? Ke nota pun tak ada depan mata? Clear. Okay. Itu saya kata negatif positif. Nanti tengok macam nak apply. Okay. And then bila kita nak apply nilai ni 0.002 kena ikut family. Ni saya dah kategorikan family. Okay. Tengok. Sekejap Tidak. Allah tak keluar. Okay, saya terus dah tunjuk kat sini. Senang. Okay. Awak tengok dekat jawapan saya ni. Ada 0.02, ada 0.04, ada 0.06, ada 0.08. Kenapa benda ni berlaku? And then tengok kat depan ni tanda negatif. Okay. Negatif ni tadi saya katalah kalau nilai reduce level dia, nilai calculation reduce level dia lebih besar daripada nilai reduce level yang sebenar, awak kena letak tanda negatif. Okay. Yang dalam contoh saya ni saya tulis kat atas sebab nak mudahkan saya punya calculation. Tapi tak semestinya tulis kat atas. Dalam borang awak boleh tengok ada kolom untuk tulis adjustment. So tulis kat bahagian adjustment. Jangan ikut saya ni tulis kat atas. Kalau saya tulis kat sini adjustment tak cukup saya punya slide ni. Okay. Sebab tu ni yang nilai merah ni. Saya tulis atas bawah. Awak jangan tulis ikut atas dan bawah. Ikut kolom. Tengok balik tengok balik borang labeling tu. Ada kolom adjustment. Tulis nilai adjustment di kolom adjustment. Okay. Okay. Macam mana nak calculate? Okay. Kenapa kat sini berbeza? Kita kena start dengan nilai adjustment tadi. Nilai adjustment dia adalah 0.002. So saya start dengan 0.02. Kenapa 0.002 dia ada 3? Ada 1, 2, 3. Sebab kena ambil konsep ikut family ni. Ni. Family dia ada 1. Ni atas ni tak payah Ni yang sebenar. Sebab apa ni atas tak payah? Sebab ni adalah nilai sebenar. Awak just ambil je kan. Nilai atas ni adalah daripada yang ni bawa ke sini. Sebab tu kita tak payah buat apa-apa dengan nilai yang paling atas. Nilai yang akan berubah adalah nilai 1, 2, 3. Tengok
Ini satu family kan, saya kolomkan satu family. So tengok nilai dia adalah negatif 0.002 adjustment dia. And then yang kedua ni masih dalam family dia. So dia punya adjustment adalah negatif 0.002. 1.579 ni pun masih dalam family dia. Dia ke bawah Okay. So nilai dia adalah negatif 0.002. So yang ni dah bukan family dia ni. Kalau ikutkan ni gambar ni, dia dah family orang lain. Okay. Kita takkan bagi pembetulan pada backside. Ni kalau ikutkan ni sebaris kan. Tapi kita tak ikut dia. Kita ikut ni yang kemudian. Backside ni adalah seolah-olah macam ketua. Dia ketua, anak buah kena ikut dia. Macam ni. Dia ketua, ni anak buah kan. Intermediate side, anak buah, intermediate side dan foresight. Sebab tu dia 0.2, negatif 0.002. Ni pun negatif 0.02. Negatif 0.002. Yang kedua. Okay. Yang kedua ni berapa nilai dia? Dia satu keluarga. Ketua dia adalah backside. Intermediate side ni nak bagi nilai berapa pembetulan dia? Dia tak akan ikut nilai yang atas. Dia akan bertambah. Kalau ni adalah 0.02, awak darabkan 2. So akan dapat 0.04. Okay, boleh nampak? Saya buat ni. And then dia adalah seterusnya intermediate side ni. Okay. Dia masih lagi dalam satu keluarga. So nilai dia akan ikut. Negatif 0.04. Okay. And then dah habis dah keluarga dia. Tengok lagi keluarga lain. Kalau wujud je keluarga lain, nilai dia mesti bertambah sekali ganda daripada yang awal. Contoh ni 0.02. 0.02 darab dengan 2 dapat 0.04. Yang seterusnya dia buat apa? 0.04 darab dengan 2 ke? Tengok. Okay. Nilai dia adalah negatif 0.06. Family nombor 3 darab 3. Darab 3 dengan nilai asal ni. Negatif 0.02 negatif 0.002 darab dengan 3. So dapat negatif 0.006. Tengok dekat sini dah tak ada dah, family dia dah habis dah. Okay. Tengok pula family lain. Family yang keempat maksudnya negatif 0.002 darab dengan 4. Dapat negatif 0.008. Okay. Yang ni pun sama juga, dia masih lagi family yang sama. So tengok nilai dia. Negatif 0.008. Okay, ada yang tak clear lagi? Macam mana saya boleh dapat nilai 0.02, 0.04, 0.06, 0.08? Ada yang tak clear? Tak clear puan. Clear. Tak clear? Puan. Yang tak clear tu kena datang balik ni. Apa yang tak clear? Macam mana nak calculate? Saya punya ni. Tak clear macam nak calculate ke? Apa yang tak faham? Apa yang tak faham yang nak tanya ni sekarang? Macam mana saya dapatkan nilai ni? 2, 4, 6, 8. Faham ke tidak tu? Tak. Dah boleh. Kurang faham. Kurang faham. Apa yang kurang? Apa yang faham? Puan, yang nilai TBM tu saya boleh dapat. Nilai ni? Ni nilai ni memang tahu. Contoh macam awak pergi kan contoh awak buat praktikal kan awak pergi PPD 001. Saya dah bagi kan nilai PPD 001 tu apa? BM kan tadi saya kata BM ataupun Dah tu dah bagilah. Nilai TBM ataupun nilai datum ni, TBM ke PPD 001 ke BM ke, semua nilai yang dah diketahui ketinggian dia. Macam awak buat praktikal kan, PPD 001 awak dah tahu dah berapa nilai PPD 001. Yang PPD 002 pun dah tahu dah berapa nilai dia. Itu memang dah diketahui, existing. Ada lagi yang tak tahu? PPD 002 tu kira TBM dia ke? Yes. PPD ada dekat dalam politeknik kita panggil PPD. Kalau dekat luar, BM dengan TBM. Okey. Okey puan. Benda yang sama.
Ada lagi yang tak faham macam nak calculate? Sebab hari Isnin ni mesti buat calculation ni. Nanti apa kita orang tanya dekat Puan. Okey. Ataupun sekejap lagi saya bagi tutorial satu lagi untuk buat calculation. Okey. 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 Yang seterusnya, tadi awak dah calculate ni, awak dah kena pasti okey. Macam mana nak tetapkan 001, 002, 004, 006, 008 based on family. Okay. And then last sekali, awak kena tahu berapa nilai reduce level, macam mana nak dapatkan yang telah adjustment. Yang tepi ni, yang ni adalah okey, ni adalah yang merah ni saya ni adalah reduce level yang telah dibuat pembetulan. Okey. So yang atas ni dia memang salin. Yang pertama ni memang salin saja. 25.729. So dapat kat sini 25.729. Nilai yang baru ni 25.503. Tadi masa awak buat calculation reduce level, rise and fall, awak calculate nilai reduce level awak dapat 25.505. Tapi sekarang ni kita nak apply adjustment ataupun pembetulan. Okay. So kalau kat sini tadi saya dah beritahu kan macam mana nak dapat negatif dengan positif. So dekat sini negatif. So nilai yang sebenar ni awak calculate. 25.505 ni awak dah calculate tadi. So tolak dengan negatif 0.002. So dapat 25.503. So sama lah macam yang lain. Tolak. Matlamat kita adalah supaya nilai yang terakhir ni 25.962 ni jadi 25.954. Okay. Tengok kalau awak calculate ni 25.962 tolak dengan 0.008 dapat nilai 25.954. Itu matlamat dia. Supaya kita assume adjustment ni adalah nilai kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebab apa? Kenapa dia meningkat? Ni kan awak tengok meningkat 2, 4, 6, 8. Sebab kesalahan ni kita akan bawa. Contohnya awak set up alat yang pertama. Alat yang pertama ni awak set up mungkin bubble tak masuk. Okay. Awak pergi pula stesen kedua. Yang ini kawan awak salah baca ataupun kedudukan staff tu tak betul sangat. So tadi awak dah ada salah dah. Awak dah ada kesalahan 0.02. Awak pergi pindah lagi alat kat tempat lain, awak ada kesalahan lain. So kesalahan tu dah bawa dah. Okey, mula 0.02. So yang kedua ni 0.02 pun dia bawa, dia akan tambah lagi. Sebab tu dia bertambah. Kesalahan tu dibawa, dia bertambah banyak kali. Sebab tu dia meningkat kesalahan ni. Adjustment ni adalah kesalahan. Ataupun ialah nilai kesilapan-kesilapan yang kita bawa buat kat padang tu kita nak betulkan semula melalui kaedah pengiraan. Sebab tu calculation kat sini bertambah. Ni senang kan reduce adjustment. Ni kita panggil adjustment. Adjustment reduce level. Ini ni saya tukar kat sini. Adjustment reduce level. Ini maksudnya yang kita dah buat pembetulan. Nanti awak nak tengok betul ke tidak. Nilai yang ujung ni 25.954 mesti sama 25.954. Kalau kat sini tak dapat maksudnya salah lah tu bacaan dia. Okey. Macam siapa yang dah siap series labeling, sepatutnya nilai atas ni contohnya awak pergi PPD 001, nilai dia adalah 11.055. Kat bawah ni pun akan jadi 11.055. And then buatlah awak punya calculation macam mana dia punya adjustment and then berapa nilai adjustment reduce level. Mesti siap Isnin. Okay, saya nak tengok tu. Yang tak, maksudnya yang tak siap praktikal lagi buat. And then sebelum awak pulang alat, pastikan dah siap calculation adjustment reduce level. Okay? Ada lagi nak tanya? Senang kan? Tiada Puan, senang. Senang je kan? Tak ada susah sangat. Ni kalau No problem Puan.
Ya ni kalau awak buka nota PowerPoint tu dia adalah animation macam nak dapat ni. Adjustment reduce level sama dengan tolak dengan ni. Sampailah terakhir ni. Ni saya malas nak buka ni. Animation. Okey. Setakat itu faham ke tak? 1 jam setengah ya kelas. Kejap. Alhamdulillah, faham puan. Okey. Boleh ada yang tak faham lagi? Perlahan je yang perempuan cakap tak faham. Puan. Faham puan. Faham Faham puan. Okey. Kalau faham okeylah kita boleh habis kelas awal. Sekejap je saya buat express. Awak nak pindah memang Alhamdulillah puan. Okey. Syukur. Okey, kalau siapa yang tak faham, saya bagi tutorial yang minggu lepas punya nanti saya akan masukkan jawapan dalam SIDOS. Yang ni pun kalau siapa yang nak faham lagi banyak, okey saya akan bagi tutorial dan bagi jawapan dalam SIDOS. Okey. Senang kan? Kalau rasa tak nak faham tak payah biar aje. Nanti bila test tak payah jawab. Senang je. Kan? Ataupun rasa nak ambil sen depan sekali lagi kan? Pun boleh juga. Ambil 2 kali. Nak. Okey. Saya rasa setakat itu je saya punya kelas. Senang kan? Hari Isnin tu make sure. Okay, hari Isnin make sure siap lah series leveling. So saya tak nak So saya tak nak tinggalkan kelas awak dengan tak siap series leveling. Okay. Yang grup yang dah siap series leveling awak akan teruskan dengan long section and cross section. Saya tunjuk terus. Apa tu long section and cross section ni? Ni awak akan buat. Siapa yang dah siap kalau yang tak siap tu kena ni lah. Ataupun cukup masa nak buat kot. Sebab dah faham kan macam nak buat backside foresight tu. Okay, dah selesai satu. Sambung terus buat series leveling. Okay. Buat long section dengan cross section. Ini adalah long section dan cross section. Ni cara nak buat Okay, tengok dekat lab sheet. Okay. Saya dah tetapkan berapa meter ni. Cari padang. Okay, buat dekat sebelah di antara PPD 001 hingga PPD 002. Kat situ kan kawasan berbukit kan. Dekat kawasan padang bola tu. Ke arah tu lah buat. Okay. Pergi tengah-tengah jalan ni. Okay, ni tengah jalan. Okay. Dia punya konsep macam ni nanti saya terangkan semula dalam dekat lab. Okay. Awak akan ukur ketinggian tengah jalan ni. Contohnya saya bagi ni CH01, CH02. Saya dah tetapkan dah jarak dia. Tak silap saya 5 meter kot. Ukur ni 5 meter. CH01, 2, 3, 4, 5, 6. Awak dah tetapkan dah kedudukan ni. Macam mana tanda dia ni? Tanda guna survey arrow. Okay. Survey arrow ni awak akan pacak kat tepi jalan ni. Jangan pacak kat tengah-tengah. Sekejap lagi ada kereta kan. Okay. Pacak kat tepi. Okay. Pacak kat tepi jalan. Awak ambil tape rentangkan. Daripada kosong sampailah 70 meter. Okay. Daripada kosong pacak 1 CH01, CH02 sampailah CH007. Dah selesai pacakkan kat tape tu. And then macam mana cara nak cerap. Okay. First, kalau dekat atas tu yang paling dekat adalah PPD 002 kan. Letak alat ni dekat tempat yang sesuai. Maksud dia cari satu tempat yang boleh nampak semua data ni. Okay, awak tak kisahlah letak kat mana. Pandai-pandai awak nak adjust. Awak nak letak sebelah sini boleh, nak letak seberang jalan boleh. Okay, awak kena observe ni. Mesti nampak TBM ni. Observe Jarak auto level TBM. dengan staff apa puan? Tak kisah. Dia mana-mana dia. Dia fleksibel. Yang penting kedudukan staff tu kat mana. Okay. First awak observe PPD 002. Okay, observe kat sini. Ini adalah backside. Okay, ini adalah backside. Okay. And then siapa ni telefon? Okay. And then yang tengah jalan ni, ketinggian tengah jalan ni, kita observe sebagai intermediate side.
Nampak saya tulis intermediate side, intermediate side, intermediate side. Maksudnya alat ni tak ubah tau. Alat ni duduk kat sini je. Okay, observe. Back side, intermediate side, intermediate side, intermediate side, intermediate side sampai yang terakhir. CH006 ni. Contoh dalam ni. So yang terakhir ni akan jadi foci. So selesailah awak punya practical long section. Nampak? Macam nak buat senang kan? Itu long Puan, section. dia yang intermediate diam. Puan, Apa dia? yang intermediate side tu Okay. nak letak dekat mana? Saya tak faham tu yang intermediate side tu. Letak kat mana? Kat mana? Dalam borang yang ke apa? 3 batang tu saya tak tahu letak kat mana. Letak dalam borang? Ha? Letak kat mana? Letak apa? Tak, saya tak faham soalan awak. Dia tak faham kan kedudukan intermediate side tu kat mana staff tu. Okay. Contohnya macam mana? Okay, ni sekarang ni awak nak ukur ketinggian tengah jalan. Ni tengah jalan ni, nampak ni. Road center, road reserve. Ni jalan raya. Okay, sini. Okay, ni jalan raya. Kedudukan point ni dekat tengah jalan. Tu dah nampak tak ni? Ni tengah jalan kan? Ni saya penat duki gambar ni. Nampak. Ni tengah jalan. Okay. Sekarang ni, takkan awak nak letak paku kat tengah jalan kan? Awak kena pinjam yang kita panggil survey arrow. Survey arrow ni, awak akan letak kat tepi jalan. Okay, awak akan pacak daripada kosong. Ikutlah kosong, 5, 10, 15, tak silap saya 5 meter kot, tak ingat lah. Tengok dalam lead sheet berapa meter saya ni. Awak akan letak kat tepi-tepi jalan ni. Sampailah 70 meter. Okay. So, staff ni letak sejajar. Contohnya awak dah tandakan kat sini adalah bacaan kosong. Okay. Sejajar ataupun sebaris dengan survey arrow yang awak tanda ni, awak letak staff kat sini. So, kawan awak baca. Dia adalah intermediate side. Nampak? Macamnya. And then yang kedua pula, kat sini ada survey arrow. Awak letak staff kat sini, awak baca lagi. Dia akan jadi intermediate set yang kedua. Intermediate set yang ketiga sampailah hujung sekali. Hujung sekali ni ataupun bacaan tengah-tengah jalan yang hujung sekali, dia tak akan jadi intermediate side sebab dia dah habis dah. Dia akan jadi full side. Nampak? Ke tak nampak juga? Oh, mana dia last tu dekat tengah jalan jugalah. Yes, kat tengah yang last sekali dekat tengah jalan. Puan. Ya. Auto level tu kena tukar, kena gerak ke? Apa dia? Auto level tu kena gerak ke? Tak payah. Tidak. Tapi kalau awak nampak semua macam ni, contoh saya bagi contoh ni, saya boleh nampak TBM, saya boleh nampak 01 sampai 06. Okey, hujung ni saya boleh nampak. So auto level saya ni tak perlu nak gerak mana-mana. Saya terus je baca. Tapi kalaulah awak buat praktikal, okey, awak sampai 03 je nampak. 04 ni bila awak cerap dah nampak atas jalan, contoh ataupun ada halangan, ada pokok. Pada masa tu CH03 ni akan jadi foci. Sebab awak nak pindahkan alat ke tempat lain untuk cerap 4, 5, 6 dan sebagainya. Nampak situasi tu? Contohnya ni saya buat. Okey. Okey, sekarang ni awak dah nampak dah ni kat sini. Sampai CH03. CH03 ni adalah foci, last. Jadi kat sini ada pokok. Ada halangan pokok. So maksudnya benda ni buat untuk ukur tengah jalan. Ukur tengah jalan? Ukur tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Awak nak tahu berapa ketinggian tengah jalan tu. Contohlah kat sini kan. Oh, baik Puan. Awak nak buat 04 ni kan, ada kat sini tiba-tiba ada pokok ni. Pokok saya. Okey, dah katalah ni ada bangunan ke pokok. Tak nampak ni nak buat 04 ni kan. Ya Puan. Katalah tak nampak, tak nak observe memang tak nampak kat sini. Tak boleh nak direct pun. Soalan ni, awak pindah kat tempat lain. Awak kena pindah kat sini kat mana-mana lah. Katalah kat sini Pindah ke auto level lah. Kalau tak nampak. Ni awak nak direct kan, ada bangunan, tak nampak. Ada pokok.
barulah pada masa tu kena pindah. Oh. Okay, faham. Kalau dia nampak, awak direct je sampai yang terakhir. Okay. Ni situasi kau tak nampak Saya bagi saya kan tak tahu, tak faham. Okay, katalah tak nampak. Okay, dah pindah alat. So yang ni akan jadi apa? Akan jadi backside kan? Jadi change point lah situ. Yes, dia akan jadi change point. So kat sini akan jadi backside semula. So yang ni, yang lain-lain ni kata dari sini ada. Ni yang lain-lain akan jadi intermediate side. Yang ni intermediate side. Ni intermediate side. So yang lain-lain akan jadi intermediate side lah. Yang terakhir macam biasa, yang terakhir akan jadi foresight. Boleh nampak keadaan macam mana nak buat ni? Boleh Puan. Ini practical long section kita panggil. Okay. Tapi untuk mempercepatkan kerja-kerja praktikal, kita akan gabung practical long section dan cross section. Okay. Tapi awak kena tahulah, okay, ini kalau nak dapatkan tengah jalan sahaja, kita panggil long section. So nanti awak, bila awak buat catatan ataupun awak booking seorang akan ni lah. Tahu okay, yang tengah jalan ni awak booking siap-siap sebagai long section. Sebab kita nak gabung dengan cross section. Cross section. Okay, ni cross section. Cross section tadi ada ambil tengah-tengah kan? Tengah-tengah ni ambil. Tapi cross section kita nak ambil yang cross pula jalan dia. Ni 20 meter ke tepi ni. Ukurlah nanti di 10 ke 5 ikut kesesuaian dia. Kita nak ambil pula ni tepi-tepi ni. Setiap yang tengah jalan ni kita akan potong bersudut 90 darjah. Kita akan ambil detail dia. Intermediate side. Awak kena ambil tepi jalan, dalam longkang, atas bukit. Oh Sini kita dalam longkang Puan awak kena ingat lah sebab tu dekat remarks dia ada remarks kan kat tepi kan? Remarks tu penting sangat. Sebab tu awak kena tulis, okay, CH001. CH001 maksudnya tengah jalan. Awak dah tahu dah. Okay, ni adalah tengah jalan. Nanti yang seterusnya awak tulis, okay, 01 tepi jalan. Right. 01 tepi jalan left. Okay, contohlah dalam longkang dan bukit. Dia ada selepas daripada longkang ni dan seterusnya lah. Ikutlah awak punya keadaan kawasan tu. So nanti sepatutnya banyaklah awak punya catatan. Okay. Sebab setiap ni awak kena buat. 1, 2 sampai habis ni. Okay. Boleh nampak macam mana nak buat? Timpuan berat. Yelah, memang kerja ni lama. Fiza buat cross section berapa ni? Berapa banyak cross? Cross section 5 je. 15 points semua. 15 points semua. Total point 15 meter. 15 points. Okay. Yang ni okay, buat je lah sampai semua. Senang. Okay, Baik Puan. maksudnya awak gabungkan, awak kena tahulah nanti dekat remarks tu awak kena tulis lengkap supaya awak boleh asingkan nanti. Yang mana long section punya, yang mana cross section. Cross section ni semua tau. Semua data tu adalah cross section. Tapi yang data yang tengah sahaja adalah long section. Okay? Tadi sama situasi kan, bila buat macam ni memang akan ada yang tak nampak, ada yang nampak. So nanti awak akan tengoklah, sebab tu kadang-kadang kita boleh letak satu tempat ni boleh ambil semua. Kadang-kadang tak nampak pun, dia memang kena pindah. Selalunya 2 kali je dia pindah. Kalau awak bijak, awak boleh letak satu tempat boleh nampak semua. Tapi kalau kurang bijak sikit mungkin kena letak 2-3 kali. Okay. Tapi nanti kat site saya tunjuk lah. Okay Puan. Bukan pure je awak buat. Okay. Itu situasi dia. Contoh macam ni lah. Puan kena ada Puan. Ya, saya dah tahu dah. Mati kalau Puan tak ada. Okay, ni situasi lebih kurang lah ni. Observe dekat longkang, kat tepi longkang. Okay. So itu sahaja untuk praktikal. Baik Okay, Puan. yang terutama yang dah siap serious labeling lah. Awak kena ni.
Untuk seri travelling terus continue. Yang dah siap tu nanti terus pergi ke sebelah bangunan mekanikal tu kan, antara 01 ke 002 tu. So kita akan buat yang cross section dengan long section. Okay. Bila nak hantar borang pinjam alat, jangan pagi-pagi baru nak hantar, lepas tu dah tak isi. Kalau nak paling kurang pun kalau tak hantar hari Jumaat, hari Isnin tu pagi tu mesti dah siap isi. Bukan masa tu terhegi-hegi nak isi borang. Tapi yang mudahnya isi hari Isnin. Isi hari Baik, Jumaat, Puan. hantar hari Jumaat. Borang. Okey, baik Puan. Okey, dah. Ada lagi nak tanya? Kalau tak kita dah habiskan kelas ni. Dah cukup 2 jam lah. Tiada soalan Puan. Okey. Okey, terima kasih sebab hadir kelas. Sama-sama Puan. Sama. Saya minta maaf sebab saya tak boleh nak ganti 5 jam. Sepatutnya saya kena ganti 5 jam sebab kelas 5 jam kan. Walaupun waktu cuti sepatutnya saya wajib ganti. Tapi saya buat kelas 2 jam saja. So saya harap yang tutorial mampu menggantikan kelas saya lah. Saya akan bagi tutorial, terpulang pada awak nak jawab ke tak. Awak rasa nak tambah ilmu, jawab. Awak rasa tak nak tambah ilmu, terpulang lah. Saya akan bagi tutorial dan jawapan. Ni dekat dalam sidos. Okay. So terima kasih sebab hadir kelas. So hari Isnin last kita jumpa Okay, terima kasih. Boleh left. Terima kasih Puan. Okay, sama. Terima kasih Puan. Saya nak cakap minum sirap dengan mijit selasih. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okay. Kita merindui. Terima Hari kasih Isnin Puan. saya ada lagi yang risau. Pergi kedai beli ikan. Terima kasih Puan. Apa boleh kemahin lagi. Okay, dah terima kasih. Dah left. Terima dah ni. kasih Puan. Ya. Dah left. Jangan bazir datang. Terima kasih Puan. Sama-sama.